Alright, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Okey, so hari ni 6 bulan 2, 2024. Macam biasa, kalender ekonomi terdapat pada hari ni. So tadi RBA baru saja buat decision untuk dia punya interest rate. Saya tak pasti sama ada dia remain ataupun dia naikkan. Saya check kejap. Okay, so RBA remain, okay, dia punya decision untuk tidak menaikkan interest rate. So ada potensi untuk AUD melemah berbanding daripada mata wang yang ditangkapkan bersama dia. Alright, so AUD CAD sebagai mata wang komoditi terkesan dengan kejatuhan nilai pasaran komoditi emas kerana AUD adalah mata wang komoditi yang ada kaitan rapat dengan pasaran komoditi emas. So sekaligus ianya akan mengheret AUD untuk didagangkan rendah berbanding Canadian dollar pada masa ini. Dan Bank Reserve Australia RBA akan mengumumkan dasar monetary macam saya cakapkan tadi kemungkinan besar akan remain lah. So tadi dah keluar dah berita dia remain dia punya interest rate. Alright, so RBA telah mengubah bilangan mesyuarat dasar monetary pada tahun 2024 mengurangkan bilangan mesyuarat lembaga daripada 12 kali sehingga 8 kali saja setahun. Jadi bermaksudnya dalam satu tahun dia akan review interest rate dia sebanyak 8 kali saja instead of 12 kali. Okay. So ini adalah keputusan daripada mereka untuk mempunyai lebih banyak masa lah menilai perkembangan ekonomi daripada masa ke semasa. Dan daripada paras harga kini juga berada di fasa bearish dan gagal disokong oleh sokongan teknikal daripada fan line dan juga bullish Kumo Cloud. So kalau kita lihat kat sini pun pada tempoh hari ianya gagal untuk mencipta kenaikan yang lebih tinggi. So this is the highest peak and then it creates a lower series of peaks and trough. Dan dekat sini juga adanya tenkan juga dan juga Kijun Sen daripada Ichimoku Kinko Hyo. Dan kalau kita lihat dekat sini pun price ahead of Chico Span. So bermaksud dekat sini momentum bearish lebih mengawali pasaran pada ketika ini berbanding daripada Chico Span ni. Dan paras harga juga gagal disokong oleh Senko Span A dan juga Senko Span B daripada bullish Kumo Club. So bermaksud sekarang ni ianya di dalam momentum bearish. So seperti mana yang saya cakap, kalau kita nak trade, first kita nak kena lihat daripada struktur pasaran. Yang kedua barulah ia gunakan apa-apa saja sokongan teknikal. Sebagai contohnya dekat dalam ni kita gunakan ada beberapa sokongan teknikal daripada fan line dan juga Ichimoku Kinko Hyo sebagai trend following system. So dekat sini ianya gagal disokong oleh kedua-dua sokongan teknikal tersebut dan buat masa ini kita jangkakan akan adanya kejatuhan lanjutan ke paras yang lebih rendah. MFI buat masa ini berada di paras oversold sebagai leading indicator. So bermaksudnya dekat sini ianya mencapai paras sokongan dan kemungkinan besar akan adanya kenaikan untuk sementara waktu. Tetapi leading indicator ni juga boleh bagi you false information because of the momentum yang berlaku dekat dalam pasaran. So it can be remain like, sebagai contohnya dekat sini kan, it will remain higher but then price is still going up. Faham tak? So that's why I don't rely heavily on leading indicator sangat. It's just an early warning ataupun early sign of reversal might happen, but it doesn't give you any confirmation lah. So first confirmation must get from price action itself. Right? So S&P 500, US INTR. So US INTR ini adalah US interest rate. CBOE VIX adalah volatility index. So kenapa kalau kita nak chat ataupun kalau kita nak trade index, kita kena faham daripada pelbagai sudut. Okay? Bukan saja daripada sudut S&P 500 ataupun index itu sendiri, tetapi kita kena faham secara keseluruhan apakah instrumen-instrumen yang kita nak trade. So sebagai contohnya, kalau kita nak trade index, kita kena faham apa yang efek pasaran. Sebagai contohnya, indeks lebih terdedah kepada sentimen semasa, geopolitical issue, lepas tu interest rate dan juga volatility index sebagai sentimen index. Okay, so indeks S&P 500 masih lagi di dalam momentum bullish. So in a long term run, is still in a bullish momentum. Dan pelabur masih lagi optimis untuk melabur dekat dalam pasaran equity, iaitu pasaran berisiko tinggi. Jadi apabila pelabur membeli saham-saham ini, sedikit sebanyak akan menyokong indeks untuk didagangkan secara positif. So buat masa kini, walaupun pergolakan di Timur Tengah ianya tidak memberi kesan negatif kepada pasaran indeks,
dan pelabur masih lagi melabur dekat dalam pasaran equity berbanding daripada pasaran safe haven. That's why kalau kita lihat pasaran gold masih lagi diberi tekanan penjualan disebabkan oleh pengukuhan US dollar dan juga kadar faedah bond jangka masa 10 tahun, dan kadar faedah juga masih lagi kekal dalam keadaan yang tinggi. So sekaligus akan memberi kesan negatif lah kepada aset-aset tersebut, dan pelabur lebih memilih untuk memasuki ke dalam aset-aset berisiko tinggi untuk mendapat kepulangan yang lebih tinggi berbanding daripada pasaran safe haven. Dan pelabur lebih fokus kepada sentimen tempoh jangka masa panjang daripada Fed untuk menurunkan kadar faedah pada bulan Mac ini. Tetapi sekiranya kadar faedah diturunkan, indeks akan melonjak naik dengan lebih rancak lah. Dan sekaligus kemungkinan besar akan menyebabkan kadar inflasi juga akan turut serta naik. Dan indeks sentimen ataupun CBOE VIX ini, volatility index ini, ataupun kita namakan dia sebagai sentiment index, juga berada di paras 13 mata, iaitu paras yang agak rendah pada ketika ini. Jadi disebabkan oleh itu, pelabur masih lagi memasuki ke dalam pasaran berisiko tinggi ini berbanding daripada pasaran safe haven. Dan kalau kita lihat, ini adalah indeks S&P 500 untuk tempoh jangka masa panjang on a monthly chart. Uptrend is still intact and it is still supported by a technical support from Tenkan Ek juga Kijun Sen serta bullish Kumo Cloud. And Chico Span juga is ahead of price, so that's mean the price is still in a bullish momentum. Kobok curve ini salah satu juga leading indicator yang hanya boleh digunakan on the monthly chart. So kalau kita lihat, it is above zero. So it is indicate that the price ataupun indeks ini masih lagi didagangkan dalam keadaan bullish, kemungkinan besar untuk tempoh jangka masa panjang. So seperti mana yang saya cakap, apabila bulan Mac nanti, sekiranya Federal Reserve menurunkan kadar faedah, ianya masih lagi berpotensi untuk memberi kesan positif kepada indeks untuk didagangkan secara tinggi. Dan kalau kita lihat, higher series of peaks and trough also has been formed. Walaupun pada tempoh hari ada terdapatnya kejatuhan sementara waktu, but then dekat bawah sini dia buat bottom reversal and then it creates a higher series of peaks and trough. So basically, short term traded to the downside ini hanyalah orang panggil is just based on profit taking and of course sentiment daripada peperangan di antara Israel dan juga Palestin dan sebagainya. Jadi disebabkan oleh itu, terdapatnya kejatuhan sementara waktu disebabkan oleh isu-isu semasa dan sebagainya. Tetapi in a long term run, uptrend is still intact. There is no sign of major reversal for now, but kena berhati-hati kerana buat masa kini indeks berada di paras all time high. So bila-bila masa saja dia boleh jatuh, tetapi sekiranya dia nak jatuh, dia takkan jatuh secara mendadak macam tu saja. Dia akan bagi kita sign cara yang dia nak sign yang dia nak jatuh, terutamanya daripada reversal pattern. Sebagai contohnya dekat sini, this is what we call as a key reversal pattern ataupun top reversal. Okay, so price takkan jatuh secara mendadak macam tu saja. Okay, dan kalau kita lihat dekat sini pun adanya kenaikan kejatuhan sementara waktu, tetapi monthly chart ni close above the previous peaks. Okay, this is trough close above the previous peaks. So that's mean trend masih lagi kekal dalam keadaan trending bullish. Alright. So ini adalah salah satu cara lah untuk kita identify trend. So this is a very basic punya understanding in technical analysis, how to identify trend and how to identify reversal pattern. Okay. But berdasarkan sokongan daripada leading indicator Kobok curve ini menunjukkan trend masih lagi kekal dalam keadaan bullish untuk tempoh jangka masa panjang. Dan ini juga adalah interest rate daripada US masih lagi kekal pada tahap 5.5%, tetapi ianya sudah mencapai kemuncak lah, panggil ataupun peaks. So kemungkinan besar US ataupun Federal Reserve akan menurunkan kadar faedah secara berkala sehingga ke paras yang lebih rendah. So you guys boleh refer kepada Fed.plot ataupun USI NTR ini dekat dalam trading view. You guys boleh tracking ke mana paras yang tidak akan pergi di masa yang akan datang. So bagi pendapat saya, in a long term run, dia akan turunkan secara berkala ataupun stages by stages. Dia tidak dapat menurunkan dalam keadaan yang sangat drastik. Sekiranya Federal Reserve menurunkan kadar faedah dalam keadaan yang drastik, sudah pastilah ianya akan merancakkan semula ekonomi Amerika Syarikat dan seterusnya kadar inflasi akan turut serta naik. Okay.
So dia tak boleh buat macam tu. Dan lagi satu, US juga ataupun Federal Reserve juga ingin menurunkan kadar inflasi pada tahap 2%. So sekarang ini masih lagi kekal dalam keadaan yang tinggi. Right. Yang seterusnya, this is a CBOE VIX ataupun Volatility Index ataupun nama dia Greed and Fear Index ataupun kita namakan dia sebagai Sentiment Index. Okay. So kita nak tengok sentimen pelabur sama ada berada dalam keadaan ketakutan ataupun tamak pada ketika ini. So berada di paras 13 mata, basically investors dalam keadaan yang tamak. That's why you guys boleh tengok walaupun indeks dalam keadaan yang tinggi tetapi pelabur masih lagi memasuki ke dalam pasaran equity dan tetap melabur dekat dalam pasaran saham dan sebagainya. Jadi disebabkan oleh itu, bagi pendapat saya, buat masa kini amat bahaya untuk memasuki ke dalam pasaran indeks kerana ianya sudah mencapai all-time high dan kita tidak ada past reference ataupun history based on past punya historical data. So that's why kalau kita nak trade index buat masa kini adalah tidak digalakkan. Okay. Dan lagi satu, CBOE VIX juga berada di paras yang terendah. So dekat sini could be an accumulation phase. Sama juga seperti yang lepas-lepas, this could be an accumulation phase and then suddenly spike to the upside. So apabila adanya spike to the upside, sebagai contohnya dekat sini pada tahun 2020, CBOE VIX spike to the upside because of COVID-19. Okay, apabila CBOE VIX ini spike to the upside, ianya akan memberi kesan negatif kepada pasaran indeks dan pasaran indeks akan didagangkan secara rendah. So dekat dalam konsep dalam teori, this could be an accumulation phase. Dan kalau kita lihat, Bollinger Japan juga dalam keadaan yang menguncup, tetapi lebih kepada tu di downside lah. But kalau kita tengok based on past historical, it will still remain around 12 to 13 points. So ini adalah fase accumulation, could be in a long term run, dia akan kekal dalam keadaan sideways sebelum adanya traded to the upside dan seterusnya akan memberi tekanan kepada pasaran indeks dan juga saham akan didagangkan secara rendah. So kalau based on WD kan Financial Timetable pun 2024 ini kemungkinan besar sesuatu akan berlaku. Kejatuhan saham kemungkinan akan berlaku selama 4 tahun dan ramai orang akan kehilangan kerja dan juga kemiskinan akan berlaku. Okay, so that's why you kena berhati-hati. Alright, so itu sajalah perkongsian saya untuk hari ini. Sekiranya ada apa-apa soalan boleh ajukan kepada saya sekarang. GUPNZD. Alright, so GN, apa yang you rasa? Yes, in a long term run, okay, kalau kita tengok daripada past punya reference, is still in a bearish momentum and remain remain muted. Okay, on a monthly chart pun this is what we call as a muted. Tak ada apa-apa pergerakan yang menarik buat masa kini. It still remain muted even though that it's still slightly bullish to the upside but remain muted lah. So kalau saya pun takkan entry dekat GN ini untuk satu tempoh jangka masa pendek ataupun panjang, but it's all up to you. Okay, maybe on a daily time frame you could see there is a slightly movement either up to the downside, but then on the monthly chart it still remain muted lah. Okay, so kalau saya akan pilih instrumen yang lain lah berbanding daripada instrumen ini. Okay, ada lagi soalan? WTI macam saya cakap, it will be traded below than 70 US dollar. Adalah disebabkan oleh yang pertama, walaupun kejap saya tunjukkan anda. Okay, saya padam semua. Kenapa saya cakap WTI ini akan didagangkan secara rendah untuk tempoh jangka masa panjang? Yang pertama, kalau anda masuk market outlook saya semalam, okay, kalau anda masuk market outlook saya semalam, saya cakap ianya terkesan disebabkan oleh ekonomi di China yang agak lembab buat masa kini. Okay, itu yang pertama. Kerana China adalah pengimport utama minyak mentah dunia. Okay, minyak mentah Amerika Syarikat sebagai pengimport besar. Okay, yang kedua adalah isu Evergrande sebagai pemaju hartanah terbesar di China.
yang berhutang berbilion-bilion US dollar, dan sekarang ini mereka terpaksa liquidate dia punya harta untuk membayar balik hutang kepada pihak peminjam, dan kemungkinan besar akan memberi kesan yang buruk kepada ekonomi di China lah, kerana kalau kita refer balik kes Evergrande ini, dia lebih kurang sama macam Lehman Brothers pada tahun 2008. Okay, so ada potensi untuk apa orang panggil, ianya akan memberi kesan bukan sahaja ekonomi di China tetapi secara global di masa yang terdekat nanti. So that's why kita kena berjaga-jaga buat masa kini. Dan lagi satu, permintaan di China berkurangan lah disebabkan oleh ekonomi yang lembab. Jadi disebabkan oleh itu, walaupun adanya isu di Timur Tengah pada tempoh hari, kenaikan ini terbatas lah. Okay? Walaupun sedikit sebanyak membantu untuk menaikkan harga untuk sementara waktu, tetapi terbatas, dan kini berlabuh lebih fokus kepada isu di China untuk tempoh jangka masa panjang. Dan it will be traded to the downside, dan saya jangkakan below 70 US dollar per barrel. Alright. Okay, so itu sajalah perkongsian saya untuk hari ini, dan semoga kita jumpa lagi pada esok hari dan juga di masa yang akan datang. Assalamualaikum, sekian, terima kasih dan selamat syajar. Thank you.